Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa kita pada pagi ini, dan insya-Allah mungkin kita akan teruskan sampai at least sebelum maghrib lah. Kita cuba hantamkan insya-Allah. Kembali cuba insya-Allah sampai maghrib, paling lambat sebelum maghrib. Jadi sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dulu dengan bacaan kita Al-Fatihah. Okey, dengar. Dengar. Bagi yang live, yang ikuti live ni, minta komen sikit. Suara okey ke? Dengar ke tak? Clear atau tidak? Yang dengan live macam mana? Okey, suara clear? Dengar okey, sebab saya tak pakai apa ni, mikrofon. Okey, alhamdulillah. Suara alhamdulillah. Okey, insya-Allah kita akan baca kitab Aqidah Tahawiyah ni beserta dengan syarahnya insya-Allah. Melihat kepada muka surat dia ni, kita cubalah. Yang penting matan dia tu. Yang penting matan dia tu kita apa ni, khatamlah. Syarah dia kita tengok keadaan. Okey. Muka surat 1. Prakata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Suara agak perlahan. Kuatkan volume. Dia ada input kan. Handphone ada setting input. Record ada ke? Kawalan ada. Okay, auto. Ya, suara agak perlahan. Macam mana? Saya pakai S23 Ultra. Sebab saya tengok dekat handphone ni, dia macam tak ada lubang untuk cucuk atau ada tempat perlu buka. Sekejap, saya cuba Okey. Yang slow tu mungkin volume dia slow kot. Agak perlahan Saya dah cuba dekatkan ni. Macam mana lagi ni? Boleh slow Okey. Yang slow tu cuba kuatkan volume lah, insya-Allah. Sebab saya pun tak tahu
Dia ada tempat dia kot. Dia pakai S23. Ha? Kena pakai adapter. Sorry lah, phone ni dia phone saya ni dia kena pakai adapter. Jadi saya tak bawa adapter, dia tak tahu tak pernah ni. Phone ni baru beli 2-3 hari. Sebelum ni pakai S9 dah untuk kado lah. Tak sempat nak explore lagi ni. Baru seminggu baru beli phone ni. Alhamdulillah. Okey. Yang mana yang kurang tu cocoklah dekat mana-mana amplified kan dia punya volume, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulur rabbina bil haqq wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi anzala ilayhi al-furqan wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mukramin ajma'in, amma ba'd. Hitam awal-awal lagi kita dah type lah. Kami betul kan? Tulis kami tulis kami kan? Saya nak edit. Kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah ditulis oleh ulama terkenal Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau meninggal tahun 321 Hijriah di Mesir. 321 Hijriah. Jadi nak ikutkan dia sezaman dengan Imam Abu Hasan Asy'ari dan sezaman dengan Imam Abu Mansur Maturidi. Imam Abu Hasan Asy'ari 324, ikut pendapat yang masyhur 324 Hijrah meninggal. So 3 tahun selepas Imam Tahawi. Imam Tahawi 321. Dan Imam Abu Mansur Maturidi 333 Hijriah. Tempat berbeza lah. Imam Abu Hasan Asy'ari di Basrah. Imam Abu Mansur Maturidi di Samarkand, Bukhara. Imam Tahawi di Mesir. Sezaman. Adalah kitab kami ni mungkin dia auto kan, dalam type tu dia auto kan, tak perasan. Adalah kitab ditulis pada kurun Salafus Saleh. Kurun Salafus Saleh ni pun ada khilaf di kalangan ulama. Yang dikatakan zaman Salafus Saleh ini bila berakhirnya, ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan 300 tahun ke bawah, ada yang mengatakan 400 tahun ke bawah, dan ada yang mengatakan 500 tahun ke bawah. Dan yang ada pendapat kata kita kena bahagi dua sepanjang zaman. Sekarang 1444, bahagi dua. So yang separuh awal salaf, separuh akhir khalaf. Itu sebahagian pendapat. Yang mengatakan 300 ke bawah tu kerana berdalilkan hadis Nabi, khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Maknanya sebaik-baik kurun Nabi kata adalah kurun aku, kemudian kurun yang berikutnya, dan kemudian kurun yang berikutnya. Hadis ini pun banyak riwayat. Ada yang Nabi ulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali pun. Kan summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum tu dalam riwayat Ibn Hajar membuat huraian terhadap di sini. Ada beberapa riwayat sebenarnya ada yang riwayat ulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. So yang masyhur ulang 2 kali je. Khairul quruni qarni, sebagai kurun adalah kurun aku, summal ladzina yalunahum, kemudian kurun yang menyusul pada kurun tadi, summal ladzina yalunahum, kemudian kurun yang menyusul yang seterusnya. So tiga kurun. So kalau ikutkan istilah kurun ini kan 100 tahun. Kurun 100 tahun. Jadi
bila 100 tahun maknanya 3 kali Nabi sebut, maknanya 300 tahun. Itu satu pendapat, 300 ke bawah. Ada yang mengatakan tak, dia tak sampai pun 300 tahun. Yang Nabi maksudkan kurun itu bukan kurun itu, orang yang berada, yang hidup pada kurun itu. Jadi bila Nabi kata qarni, kurun aku, maksudnya kurun Nabi dan sahabat. Dan tapi memang kebetulan sahabat yang terakhir meninggal tu Abu Tufail lebih kurang 102-103 Hijriah. Cuma zaman tabi'in yang selepas sahabat ini, dia tak sampai 200, dalam 170 je. Lepas tu tabi'at tabi'in sampai 250 lebih kurang. So tak sampai 300. Kalau ikut pendapat tu maknanya tak sampai 300. Yang dimasukkan sebagai kurun tu sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in. Itu dia katakan salafus salih. Tapi ada pendapat juga 400 tahun ke bawah. Itu saya tak pasti dalil dia apa. Mungkin dalil dia ambil kepada hadis yang Nabi ulang 3 kali. Kemudian yang kata lah 500 tahun ke bawah, itu yang kata mungkin dia ambil dalil daripada yang Nabi ulang 4 kali. Khairul quruni qarni, summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum. Dan ada yang mengatakan bahawa Imam Ghazali adalah penutup salafus salih, yang ambil macam tu. Dan Imam Ghazali meninggal 505 Hijriah. Dia lahir 450, meninggal 505. Jadi Imam Ghazali ke bawah itu salah. Bermula daripada Imam Ghazali ke atas, dia panggil khalaf, lawan lagi salah. Itu penentuanlah salafus salih. Adapun yang zaman sekarang ni yang sebahagian kelompok mendakwa dia ni berfahaman salah kan, itu tak pastilah dia letakkan apa had salah dia itu sampai tahap mana. Sebab bila menisbahkan apa ni, seseorang tu dia kata berfahaman salah zaman sekarang ni lah, tak pasti dia merujuk kepada siapa lah sebenarnya. Sebab kalau kita melihat salaf itu dari sudut zaman, maka kalau ikutkan kurun tadi, semua kelompok-kelompok bid'ah pun muncul di zaman salaf. Khawarij muncul zaman salaf. Awal kurun pertama juga dah muncullah Khawarij. Syiah muncul pada kurun pertama. Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, semua kelompok-kelompok ni, Mujassimah, Musyabbihah, muncul pada kurun yang kurun 1, 2, 3. So kalau menisbahkan kepada mazhab salaf, maka dia tak berapa tepat lah sebenarnya. Sebab semua tu salah kalau kita nisbahkan kepada zaman. Kalau kita nisbahkan kepada dia kata salafus salih, yang ahli bid'ah tu salafus talih, ataupun salaf yang tak soleh kan namanya. Tapi kita tahulah, walaupun kita kata salafus salih, dia ada banyak. Dia ada fuqaha, mana imam-imam mazhab yang 4, bahkan lebih dari 4 lah asalnya, ahli hadis, muhaddisin. Kemudian ulama akidah mutakallimin, imam, ingat dia kata Imam Abu Ja'far Tahawi, ulama salaf. Imam Tahawi 321, tak lebih 300 kan. Jadi bila disebutkan salaf, yang mana satu? Yang fuqaha ke, yang muhaddisin ke, yang mutakallimin ke, yang mana satu? Dia tak berapa nak tepat sebenarnya. Jadi ulama kata bila kita sebut salafus salih itu maknanya yang umumnya orang-orang awal dahulu. Dia punya batasan sampai mana itu khilaf. Bila orang tanya salaf ni sampai bila, kita kata khilaf. Ulama sendiri pun khilaf. Nabi pun tak pernah sebut yang dikatakan salaf itulah sampai tahun sekian. Dan bila habis tahun sekian, bermula tahun berikutnya, itu akan dipanggil khalaf. Itu tak ada. Tak ada dalam syarak. Itu hanya istilah-istilah yang secara kebetulannya disebut begitu. Golongan-golongan salaf terdahulu, golongan-golongan salaf terdahulu. So yang kita pasti itu sahabat tabi'in, tabi'at tabi'in itu memang masuklah. Cuma batasannya sampai bila, wallahu a'lam. Dan mereka yang zaman sekarang ni, yang kebanyakannya menisbahkan dia berpegangan salaf itu, sebenarnya mereka lebih rujuk kepada Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni dia 661-728, lahir 661, meninggal 728, maknanya kurun yang ke-7 dan juga awal kurun yang ke-8.
Bila dia sebut salaf, kebanyakan dia refer kat situ. Seolah-olah dia kata mazhab salaf itu diperjuangkan semula oleh Ibn Taymiyah pada kurun yang ke-7 dan ke-8. Bermakna setelah zaman salaf itu berlaku perubahan, munculnya mazhab-mazhab yang baharu macam contoh Asy'ariyah, Maturidiyah kan, yang mula menguasai dunia ilmu Islam, yang membawa seolah satu perubahan yang bid'ah kononnya. Akhirnya datanglah Ibn Taymiyah membersihkan semula dan mengembalikan semula fahaman-fahaman Islam ni kepada fahaman salaf. Kononnya begitulah. Cuma yang agak yang kita tak boleh terima apabila dia menganggap fahaman dia itulah sebenarnya salah, yang menyalahi dia semua bukan salah. Sedangkan ulama-ulama yang datang kemudian seperti Imam Nawawi 631, 676, pada kurun yang ke-7. Ibn Hajar Asqalani 852 tahun meninggal 852. Imam Suyuti 911. Ulama-ulama yang masih lagi mengikut fahaman salaf, tak menyalahkan pun Asy'ariyah Maturidiyah, bahkan sepakat. Semacam mana Ibn Taymiyah boleh dia dalam sebahagian kaul dia menolak sebahagian pendapat Asy'ariyah. Bahkan kalau Wahabi sekarang ni lagi lah, dia tolak Asy'ariyah. Yang ekstrimnya bahkan mengkafirkan Asy'ariyah. So jadi satu kekeliruan kan, macam mana seolah-olah yang zaman sekarang ni bila menisbahkan diri mereka kepada fahaman salaf, tiba-tiba menolak Asy'ariyah Maturidiyah yang merupakan jumhur ahli sunnah wal jamaah dalam akidah. Jadi kata fihi nazar, pada pendapat itu perlu diperhatikan sebenarnya. Sebab ulama-ulama hadis yang lain yang merupakan ulama-ulama dunia lah, level-level dunia, Imam Nawawi, Ibn Hajar Asqalani dan sebagainya, masih tak ada masalah dengan Asy'ariyah. Bahkan kita boleh kata mereka juga Asy'ariyah dari satu sudut lah, walaupun mereka bukan mutakallimin. Imam Nawawi dia hadis faqih mazhab Syafi'i kan, tapi selalu menukilkan kaul-kaul Asy'ariyah. Saya mengajar Sahih Muslim, Syarah Imam Nawawi dan 7 tahun, 7 kali khatam. Tak pernah Imam Nawawi menolak Asy'ariyah. Tiba-tiba zaman sekarang datang, klaim kata salaf, tolak Asy'ariyah. Itu masalah salafus salih. Sebab lafaz atau istilah salafus salih itu sudah disalah faham di zaman sekarang ni. Di zaman sekarang. Jadi seolah-olah kalau salaf, tolak Asy'ariyah. Walaupun ada sebaruhnya masih terima. Baru ni kan Perlis pun tahu kan, tengok kan, Lepas tu yang pihak satu lagi tu mengiktiraf. Tiba-tiba ada komen-komen pula daripada Terengganu, daripada yang kata mana boleh anggap Asy'ariyah salaf, la tujalisuhum kan, jiran dari tuan-tuan kenal kan, Asy'ariyah tu tak nak sebut nama sebab lah itu kan dia sama dengan mahkamah dia ciri itu mahkamah. Boleh kan? So salaf kita tak perlulah kata-kata salaf ke tak salaf ke, Asy'ariyah ke Maturidiyah ke apa ke. Dia yang penting isi kandungan akidah yang dipegang itu dia. Mungkin ada orang yang mengaku dia Asy'ariyah, tapi sebenarnya dia pun tak tahu Asy'ariyah tu apa. Mungkin ada orang yang mengaku dia salaf, padahal pegangan dia pun bukan itu salaf pun. So tak pentinglah istilah nak kata kita ni ikut salaf, kita ni ikut Asy'ariyah ke apa ke. Yang penting kita tengok akidah dia dalam bab ketuhanan macam mana, akidah dia dalam bab sifat-sifat Allah macam mana. Daripada situ itu yang menentukan ahli sunnah wal jamaah atau bukan. Tak perlulah nak salaf ke tak salaf ke, Asy'ariyah tak Asy'ariyah ke. Yang penting akidah itu sendiri, bukan gelaran-gelaran ataupun mazhab-mazhab, julukan-julukan dan sebagainya. Ramai yang menganggap kitab ini mewakili akidah ulama salafus salih ketika itu. Oleh yang demikian boleh dikatakan kitab ini diterima baik sama ada dari golongan ahli sunnah wal jamaah ataupun salafi wahabi. Salafi wahabi sebutlah. Kita kata sebenarnya akidah dalam mukadimah nanti Imam Tahawi sendiri mengatakan bahawa inilah akidah ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kedua-dua itu murid
Abu Hanifah ni memang ahli sunnah wal jamaah lah. Cuma bezanya apa dengan kitab Asy'ariyah dan Maturidiyah? Kitab Akidah Tahawiyah ni dia lebih kepada masail saja, masalah-masalah akidah, usul dan furu'. Kalau kitab-kitab Asy'ariyah Maturidiyah dia tambah, dipanggil masail dan dalail. Masail dan dalail, maksudnya masalah-masalah akidah, usul dan furu', asal dan cabang. Kemudian dia sebut juga dalil-dalil. Kalau akidah tahawiyah ni dia tak tekankan sangat bab dalil, mungkin satu dua disebutlah, tetapi dia lebih fokus kepada masail, tak fokus kepada dalail. Kalau kita mutaakhirin Asy'ariyah misalnya kan, Matalul Barahin, Kifayatul Awam, itu kan dia sebut dalil, terutamanya dalil aqli. Tapi kalau akidah tahawiyah dia semata-mata masail saja. Boleh? Rentetan daripada itu, kitab ini disyarah oleh ramai ulama daripada kedua-dua aliran. Antara yang terkenal ialah syarahan oleh Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi yang mewakili syarahan daripada golongan Salafi. Ingat bila dia sebut Salafi di sini, bukan yang dimaksudkan Salafi, Salafus Saleh yang asal. Bila disebut Salafi ni, dia lebih cenderung kepada Ibnu Taimiyah, pemahaman Ibnu Taimiyah. Sebab takut orang dia salah faham. Bila Salafi yang dalam sekarang ni, banyaknya kecenderungan tu kepada Ibnu Taimiyah. Untuk memahami syarahan akidah tahawiyah menurut ahli sunnah wal jamaah, kami perlulah merujuk kita perlulah merujuk kepada syarahan Imam Abdul Ghani Al-Midani ataupun Al-Ghunaimi. Dipanggil Syarah Al-Ghunaimi Al-Dimashqi yang terkenal. Namun sejak Syekh Dr. Said Fudah menulis kitab Syarhul Kabir ala Aqidah Tahawiyah sebanyak 2 jilid, ini dia depan atas meja ni ada 2 jilid. Ini Syarah Kabir, Syarah Aqidah Tahawiyah yang terbesar lah setakat ni. 2 jilid ditulis oleh Syekh Said Fudah, masih hidup lagi. Ulama Jordan, ulama Asy'ariyah yang masih hidup lagi. Dan setakat ni yang saya tahu yang saya kenal, memang Syekh Said Fudah kita kata mutakallimin Asy'ariyah lah zaman sekarang, kontemporari. Selain itu pun ada lagi yang lain, cuma saya tak berapa nak kenal. Dan saya banyaklah ikut pengajian-pengajian dia secara online, walaupun online yang dah rakaman lah, bukan yang online yang live. Banyak faedah. Dan seorang lagi Syekh Hamzah Bakri sebagai mewakili mazhab Maturidi yang masih hidup juga. Dan anak murid dia pun ramai, antara Syekh Ali Al-Umari pun boleh tahan juga. Dia punya kuliah-kuliah akidah dia yang lebih jelas lah, kita kata. Kalau Syekh Said Fudah ni, dia dalam kuliah-kuliah YouTube dia kadang-kadang dia masuk cakap Amiyah, susah nak faham, kecuali kalau orang biasa belajar kat Jordan mungkin lah kot. Kalau anak murid Syekh Ali Al-Umari tu memang fasihah, memang Arab fasih, fusah, dia tak berguna Ami. Itu antara 3 rujukan saya lah dalam akidah ulama-ulama sekarang. Ada juga yang bawa Syekh Syekhul Azhar yang datang ni pun Asy'ariyah juga. Dan dia kumpulkanlah, boleh dikatakan semua pendapat Imam Ghunaimi, pendapat Imam Al-Babarti, semua dia masukkan dalam syarah dia. Seolah-olah kompilasi lah, kita kata, campur dengan syarah hadis ni. Sebanyak 2 jilid. Para ulama tertumpu pada syarahan ini untuk memahami setiap ibarat kitab asal. Adapun buku yang ada di tangan tuan dan puan-puan sekarang boleh dikatakan kesimpulan dan ringkasan bagi kitab-kitab syarahan ulama ahli sunnah wal jamaah. Hal ini kerana ia dihuraikan berdasarkan beberapa rujukan kitab syarahan yang muktabar dan terkenal. Mempelajari buku ini mampu untuk membantu kami memahami dengan baik pegangan ulama salafus saleh dalam isu-isu akidah. Tambahan lagi, syarahan ini juga membantu para ustaz untuk mengajarkan kitab akidah tahawiyah kepada para penuntut. Jika mendalami dengan lebih lanjut, kami akan mendapati akidah para saleh tidak ada beza dengan akidah kami sekarang atau golongan Asy'ariyah wal Maturidiyah.
So kalau kita buat perbandingan lah antara kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Asy'ariyah bermula daripada zaman Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri sampailah sekarang Syekh Saifullah, ataupun mazhab Maturidiyah Imam Abu Mansur Maturidi sampai zaman sekarang ni, yang setahu saya Syekh Rizal Bakri salah seorang, tak ada beza. Tak ada beza. Cuma berbeza dari sudut susunan mungkin, istilah pun mungkin. So biasalah kalau kita biasa mengaji dan mengikut perkembangan ilmu daripada zaman dahulu sampai sekarang, dia akan ada perkembangan lah kita kata. Dia akan ada pengubahsuaian ataupun penambahbaikan, terutamanya dari segi susunan-susunan atau pembahagian-pembahagian. Sebab masalah akidah ni dia tak berubah. Akidah ini daripada Nabi Adam sampai kiamat takkan berubah. Takkan berubah. Sebab apa? Akidah ni sebenarnya dia realiti. Akidah ni adalah realiti, dan realiti itu tidak boleh diubah. Kalau fiqh ni benda yang berbangsa, dia bagi insyari, satu tuntutan. Jadi boleh berbeza di antara fiqhnya Nabi Muhammad dengan Nabi-Nabi yang sebelum. Umat-umat Nabi yang boleh jadi berbeza. Contohnya sembahyang 5 waktu, sembahyang fardu 5 waktu kan, hanya wajib untuk kita je. Umat sebelum ni tak wajib sembahyang 5 waktu. Ada umat yang 1 waktu je sehari, ada umat yang seminggu 1 kali je wajib sembahyang. Puasa pun sama. Puasa Ramadan kita wajib sebulan. Umat sebelum ni ada yang setahun sehari pun ada. Itu boleh berubah. Pasal apa? Fiqh ni tuntutan, dia bukan realiti. Jadi kalau misalnya apabila syariat itu menuntut umat itu melaksanakan solat, katakanlah tak ada seorang yang semayang, ada solat tak ada solat? Katakanlah umat itu dituntut untuk melakukan solat, tapi satu orang pun tak solat, solat wujud ke tak? Tak ada. Tapi akidah, apabila akidah, katakanlah Al-Quran tidak diturunkan, kitab-kitab tidak diturunkan, Nabi-Nabi tidak diutuskan, ataupun diutuskan memberitahu tentang kewujudan Allah, Allah Esa, Allah Satu, Allah Maha Kuasa, tapi tak ada satu orang yang percaya, so Allah tak wujud kan? Kalau Quran tak beritahu kata Allah Ta'ala wujud, Allah tak wujud kan? Kalau Nabi tak diutuskan memberitahu manusia bahawa Allah Ta'ala itu wujud, bermakna Allah tak wujud kan? Dan seluruh manusia tak percaya Allah wujud, berarti Allah tak wujud kan? Soalan yang pertama tadi, kalau tak ada seorang pun yang melaksanakan solat wujud ke tak? Tak wujud. Okay. Kalau tak ada seorang pun percaya Allah Ta'ala itu wujud, Allah wujud ke tak? Wujud. Beza. Fiqh dengan akidah beza. Fiqh ni tuntutan. Tuntutan. Boleh je kan lepas ni mungkinlah tiba-tiba datang Nabi yang baru kata kamu boleh sembahyang 10 kali sehari. Boleh je. Ubah, tak ada, tak mustahil, tapi dah diberitahu lah kan, takkan ada kan. Cuma macam umat yang terdahulu, dia pun tak tahu kata umat akan datang bila sembahyang 5 waktu, dia bila sembahyang 1 je. Ubah-ubah. Dan benda tu, tuntutan tu kalau tak dilaksanakan, tak ada. Tapi akidah ni realiti. Allah satu realiti, Allah wujud realiti. Makhluk ni tak diciptakan, manusia tak diciptakan, atau manusia diciptakan semuanya tak percaya Allah wujud, tak mengubah realiti. Realiti dia bukan sabit ataupun ternafi kerana kepercayaan manusia. 1 + 1 berapa? 1 + 1 berapa? Kalau seluruh manusia tak percaya 1 + 1 2, salah 1 + 1 2. Betul? Faham tak realiti tu apa? Jadi akidah ni realiti. Dia bukan macam fiqh. Fiqh ni tuntutan. Akidah ni dia adalah realiti. Jadi dia akan sama. Dia akan sama.
Dan siapa-siapa akidahnya yang menyalahi realiti, itu bukan akidah. Kalau kepercayaan dia menyalahi realiti, maka itu bukan akidah. Contohnya ada orang percaya Tuhan tak wujud, etis kan, menyalahi realiti. Atau yang percaya Tuhan 2, Tuhan 3, itu menyalahi realiti. Bila menyalahi realiti, berarti dia adalah jahil murakkab. So akidah ni realiti. Jadi daripada Nabi Adam sampai kiamat, sampai bila-bila pun akidah tu takkan berubah. Allah tu, perkara yang berkaitan dengan Allah takkan berubah. Manusia percaya ke manusia tak percaya takkan mengubah realiti. Realiti tetap realiti. So begitu juga akidah ni, kerana kita menceritakan tentang realiti. Cuma mungkin ada beberapa cabangan-cabangan lah tentang perkara akidah ni. Nanti kita akan bahas kemudian. Jadi kalau kita cuba bandingkan antara akidah Tahawiyah dengan Asy'ariyah Maturidiyah, jadi sebenarnya dia tak berubah walaupun akidah itu sendiri. Dia hanya berubah dari segi susunan, ataupun dia memilih ini adalah asas dan ini adalah furu' cabang, itu saja. Kalau akidah Tahawiyah ni disebut semua. Kalau kita tengok, kalau kita mengaji kitab-kitab mutaakhirin, Imam As-Sanusi misalnya Al-Warahil, Kifatul Awam, dia akan pecah sifat sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat manawiyah. Itu sebenarnya penambahbaikan saja. Dia cuba mengkaji sifat itu lalu membahagikan kepada kategori-kategori sifat. Atau akidah itu dikumpulkan, ada yang ketuhan ilahiyat, nubuwah, sam'iyat, ghaibiyat. Itu saja. Asas takkan beza. Takkan betul. Sebab akidah ni realiti. Tak mungkin akidah Tahawiyah ada beza sikit dengan akidah Asy'ariyah. Kecuali ada fahaman-fahaman yang berbeza. Contohnya, Allah tak bertempat, Allah duduk atas arasy. Itu beza. Itu beza. Satu orang dia beriman kepada Allah, itu dia percaya Allah tak bertempat. Satu orang lagi dia beriman kepada Allah, lalu dia percaya Allah duduk atas arasy. Nak tanya, kedua-dua Allah tu sama ke tak? So Allah syakir betul tak? So realiti itu tak realiti. So kita kata kefahaman salah seorang itu mesti salah. Kefahaman salah seorang itu akidah dia salah, realiti tak salah. Realiti tetap realiti. Jadi seorang percaya Allah tak bertempat, seorang percaya Allah duduk atas arasy. Contoh. Jadi kita tak boleh kata dulu betul, mustahil. Mustahil dulu betul. Dia mesti salah satu saja yang betul. Siapa yang betul? So kepercayaan orang tu boleh betul, kepercayaan tu boleh salah. Tetapi hakikat realiti itu takkan berubah. Di satu je. Faham tak? Jadi Allah tu bukan mengikut kepercayaan kita. Bila dia percaya Allah duduk tangan, berarti Allah duduk tangan kan? Kalau orang tu percaya Allah tak bertempat, barulah Allah tak bertempat. Kata dia tak ikut. Kita yang kena beriktikad mengikut realiti. Faham tak? Jadi adakah bila seseorang tu dia percaya, contohnya lah dia kata Allah Ta'ala tu duduk ta'ala, jadi adakah dia sudah beriman kepada Tuhan yang bukan Allah? Itu ulama bahas. Ialah bila contohnya Nasrani mengatakan Allah ada anak, Isa AS. Jadi adakah Allah yang dia beriman itu Allah yang sebenar ke, atau dia hanya kesilapan dia ialah menisbahkan sesuatu yang salah kepada Allah? Dan adakah boleh diterima menisbahkan sesuatu kesalahan kepada Allah itu sebagai orang beriman? Faham tak? Yahudi percaya kepada Allah, Nasrani percaya kepada Allah, tapi Yahudi kata Allah ada anak, Uzair. Nasrani percaya kata Allah ada anak, Isa AS. Kita Islam kata lam yalid wa lam yulad. Tapi dia percaya kepada Allah. Jadi Allah yang dia percaya itu sama dengan Allah kita. Mana boleh Allah yang ada anak dengan Allah tak ada anak sama je? Tak sama. Cuma isunya apabila seseorang itu salah menisbahkan, salah mensifatkan sesuatu yang tak layak bagi Allah, adakah kita akan hukumkan dia masih beriman atau kafir, ataupun masih beriman tetapi fasik?
Sama tak orang yang mengatakan Allah ada anak dengan orang yang mengatakan Allah duduk atas arasy? Sama tak sama? Faham tak? Satu fahaman kita Islam kata Allah lam yalid wa lam yulad, tak ada anak kan? Tak diberanak dan tidak diberanakkan. Yahudi Nasrani pula kata Allah ada anak. Orang kata, Yahudi kata anak Allah Uzair, Nasrani kata anak Allah Isa. Okay, dalam fahaman juga ada yang mengatakan Allah tak bertempat, ada juga mengatakan Allah duduk atas arasy. Sama tak kias tadi? So di sini ulama buat satu ukuran. Ada akidah-akidah yang apabila seseorang itu menisbahkan kepada Allah sesuatu yang tidak sepatutnya, maka boleh menyebabkan dia terkeluar dari Islam. Boleh terkeluar dari Islam. Contoh tadi Allah ada anak, terkeluar dari Islam. Tetapi ada sebahagian akidah apabila dia menisbahkan kepada Allah, dia tak terkeluar dari Islam, tapi dia terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Ini garis besar yang perlu diketahui. Satu akidah yang mana kalau seseorang itu dia salah beriktikad, dia boleh menyebabkan dia terkeluar dari Islam. Contoh tadi apa ada anak terkeluar, tak beriman, memang musyrik, kafir. Tetapi ada sebahagian akidah kalau orang itu salah menisbahkan kepada Allah, maka masih lagi belum kafir, masih belum terkeluar dari Islam, tetapi dia terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Sebenarnya ada dua sekarang. Kita perlu menjadi seorang yang Islam, mukmin dan ahli sunnah wal jamaah. Sebab masih ada lagi orang yang di Islam, dia beriman tetapi dia terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Dia kita ulama kategorikan sebagai ahli bid'ah wa dhalalah. Contoh dalam masalah tadi, orang mengatakan Allah duduk atas arasy. Adakah kita kategori kata dia sudah terkeluar dari Islam atau dia masih Islam tetapi dia ahli bid'ah wa dhalalah? Itu ada pembahasan yang panjang. Tuan-tuan bisa tengok video saya dengan Ustaz Zaidus yang di-cut sebelah-sebelah tu. Dia kata kafir, saya kata tak kafir kan. Itu isu panjang sebenarnya. Nanti kita bahas insya-Allah. Sebab kita ulama kita tak semudah itu mengkafirkan seseorang. Sebab orang yang mengatakan Allah di langit misalnya atau di arasy, dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada ayat Quran. Ar-Rahmanu 'ala al-istawa. Amintum man fis sama. Dia kena merujuk kepada ayat itu, dia mengatakan Allah di arasy, Allah di langit. So itu tak boleh kafir kan? Tidak, maksudnya tidak terus-menerus kita hukumkan dia kafir, tak boleh. Sebab dia kata Quran sebut, dia katakan Quran sebut Ar-Rahman As-Istawa, seperti mana yang Wahabi sekarang yang sebut Quran Allah yang kata, bukan saya yang kata, bukan kita kata, Allah sendiri yang kata. Ingat tu Dr. M. Betul tak? Dan bab ni masih belum kafir. Cuma kita perlu jelaskan dulu apa ulama-ulama menafsirkan makna Ar-Rahman As-Istawa misalnya, diterangkan dulu dalil dan sebagainya. Setelah dia jelas, dia masih lagi berpegang, itu lain. Itu lain. Kalau sekadar kata masuk Quran sebut, kita tak ada kafir ni. Kalau di langit, amintum man fis sama, Syekh Saifuddin kata, orang tanya, ya Syekh, ini terjemahan. Terjemahan orang tu tanya dalam bahasa Arab. Hal yajuzu an yaqula Allah fis sama? Dia cakap dalam bahasa Arab. Boleh tak kata Allah di langit? Syekh kata, boleh, tak ada masalah. Tetapi bisyarat, dengan syarat. Dengan syarat bahawa menafikan bila mumasatin wala istiqrarin wala julus wala kaif wala. Menafikan tanpa menyentuh, tanpa duduk, tanpa menetap di situ, bukan bertempat, tidak berarah. Nafi. Cuma just semata-mata kata Allah bisama, sebab Quran sebut amintum man bisama. Hadis sahih Muslim dari itu kan, dia sebut tu aina Allah bisama. Kalau dia sebut itu semata-mata itu saja, tak ada masalah. Tapi kalau dia yakin betul-betul zat Allah itu ini langit, ini arasy, zat Allah itu di situ dan terang-terang macam ada seorang pula kata nazar.
Itu bahaya. Itu bahaya. Ada dia dua kategori. Satu sebut sebab Quran sebut. Satu lagi dia faham betul. Dia siap tunjuk tangan dia. Ini Al-Arsh, Allah dia tak letak, dia terlampau macam dalsin. Alhamdulillah. Tapi nun jauh di sana. Itu bahaya. Itu bahaya. Tapi kita pun tetap tak boleh kafirkan dia. Kita memang tak ada hak lah. Kita tak ada, even saya pun tak ada hak nak mengkafirkan. Nak mengkafirkan dia, kita pergi jumpa qadi atau mufti. Di Malaysia saya tak tahu lah, ada qadi dengan mufti, nampak macam mufti lebih tinggi daripada qadi. Terus tanya qadi tu lebih tinggi daripada mufti, tapi istilah dia lah. Qadi atau mufti tu akan panggil orang tu, tanya betul, jelaskan dulu, baru akhirnya dia yang berhak untuk kafirkan atau tidak. Itu tak boleh. Tak boleh semata-mata orang tu kata Allah Ta'ala kafir, tak boleh. Sebab tu jadi clash video tu. Betul dalam masa yang sama Wahabi pula ambil saya kira dia nampak tak Malaysia tu dia kata Allah ni salah. Dia bukan masalah tu, masalah kita nak mengkafirkan orang tu tak semudah itu. Kita tak ada hak nak mengkafirkan orang. Dan Imam Ghazali kata lebih baik kita tersalah di dalam tidak mengkafirkan orang daripada kita tersalah mengkafirkan orang. Jadi apa yang saya nak beritahu di sini, ada akidah Islam yang mana siapa menolaknya boleh kafir. Tapi ada akidah yang kalau dia berpegang dia masih Islam tapi dia terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. So kita akidah tauhid ni antara kitab yang menyebut beberapa masalah tentang akidah yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Dan dia campur di sini antara usul dengan furu'. Cuma ulama Asy'ariyah yang datang kemudian menyusun yang mana usul, yang mana furu', mana asas, yang mana cabang. Kitab ni dicampur sekali. Itu jadi panjang. Boleh faham kan saya kata? Itu asas yang kita kena tahu lah. Yang pertama, akidah itu realiti. Berbeza dengan fiqah. Fiqah ni boleh berubah-ubah, akidah takkan berubah. Walaupun orang tak percaya sekali pun, akidah realiti. Yang kedua, ada akidah Islam. Dan ada yang kalau menolak terkeluar dari Islam. Dan yang ketiga, ada akidah di sunnah jamaah. Kalau dia menolak, dia hanya terkeluar dari sunnah jamaah, tapi mungkin dia masih Islam. Dan di dalam akidah ahli sunnah jamaah sendiri pun ada khilaf dari segi cabang-cabang. Dalam akidah ahli sunnah jamaah sendiri pun ada khilaf dari segi cabang-cabang akidah pun ada khilaf. Itu basic lah kalau kita nak belajar akidah, itu kita ada garis panduan tu kita tahu dulu. Supaya kita tak mudah-mudah mengkafirkan orang, tak mudah-mudah membid'ahkan orang, dan tak mudah-mudah kita anggap kita saja yang betul padahal betul ada khilaf. Faham kan? Itu penting lah. Akidah Tahwiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-allamah Hujjatul Islam Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi di Misra rahimahullahu ta'ala. Saya baca dulu ke macam mana kalau masa tak cukup ni kita baca salah satu. Telah berkata al-allamah. Allamah ni orang yang sangat alim. Sifat mubalaghah, maksudnya alim biasa je. Kalau allamah yang sangat alim, iaitu Hujjatul Islam. Hujjatul Islam maksudnya orang yang diangkat sebagai penghujah dalam apa-apa bidang sekalipun. Cuma yang kita tahu Hujjatul Islam ni Imam Ghazali lah yang paling baik. Abu Ja'far dia punya kunyah dia Al-Warraq, dia punya laqab gelaran dia. Kemudian At-Tahawi nisbah rahimahullah di Mesir. Dia berkata Imam Tahawi ni dia ni anak dia, pakcik dia adalah Imam Muzani. Dia ni anak buah kepada Imam Muzani, pakcik dia Imam Muzani. Imam Muzani ni anak murid direct Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Di Mesir Imam Syafi'i ada beberapa murid yang terkenal. Yang pertama Imam Al-Buwaiti, yang kedua Imam Al-Muzani, yang ketiga Imam Sulaiman bin Rabi' Al-Muradi. Ini yang apabila Imam Syafi'i meninggal, yang ambil alih dia punya pengajian ni Imam Buwaiti. Kemudian Imam Buwaiti ditangkap, dituduh kerana memberontak kerajaan Bani Abbasiyah, diganti oleh Imam Muzani.
Lepas Imam Muzani meninggal, yang ganti Imam Sulaiman bin Rabi' al-Muradi. Imam Sulaiman bin Rabi' meninggal tahun 270 Hijriah. So Imam Muzani ni anak buah dia, dia ada anak buah namanya Imam Tahawi. Dan Imam Tahawi ni asalnya mazhab Syafi'i, tetapi dia gaduh sikit dengan pakcik dia tentang satu permasalahan fiqh dalam mazhab Syafi'i. Akhirnya menyebabkan dia mengajuk. Lebih kurang itulah cerita dia. Dia mengajuk, dia keluar tukar mazhab Hanafi dan dia jadi ulama besar dalam mazhab Hanafi. Dan dia juga ulama hadis. Dia ada kitab akidah yang terkenal, dia ada kitab hadis untuk membela mazhab Hanafi. Saya belajar di salah satu mereka. Kitab dia nama dia Syarah Ma'anil Athar, 5 jilid saja. Imam Tahawi karangkan hadis-hadis yang menjadi dalil bagi mazhab Hanafi. Kitab itu bagi Syarah Ma'anil Athar. Dan dia memang yang lantang antara yang mempertahankan mazhab Hanafi. Dan dia banyak juga dalam ilmu-ilmu yang lain lah. Ini antaranya yang terkenal akidah Tahawiyah. Hadza dzikru bayani aqidatul ahlussunnah wal jamaah ala mazhabi fuqaha'il millah. Ini adalah kenyataan bagi menjelaskan mengenai pegangan ataupun akidah ahlussunnah wal jamaah atas mazhab fuqaha agama, yaitu Abu Hanifah Nu'man bin Thabit Al-Kufi, Abu Yusuf Yaqub Ibrahim Al-Ansari dan Abu Abdullah Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Semoga Allah meridai mereka semua. Dan apa-apa yang mereka beriktikad daripada usul-usul agama dan bagaimana mereka beragama dengannya untuk Allah Tuhan sekalian alam. Saya baca yang lain aku apa? Ringkaskan masa. Jadi dia ada catatan kaki kat bawah tu, dia kata nama beliau ialah Ahmad bin Muhammad bin Salamah, lahir pada tahun 2239 Hijriah dan meninggal pada tahun 321 Hijriah di Mesir. Tahawi adalah nisbah kepada nama perkampungan di Mesir. Kemudian ada lagi syarah yang lain. Jadi di sini walaupun Imam Tahawi mengatakan bahawa ini adalah akidah yang dipegang oleh Imam Abu Yusuf, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, tak berertilah ini akidah Hanafi. Tiga-tiga itu ulama Hanafi, ulama besar mazhab Hanafi. Sebab dari sudut akidah kita kata tak ada beza lah, semua di sunnah jamaah tak ada perbezaan. Sebab dalam fiqh mungkin ada beza lah, beza besar antara fiqh Hanafi, fiqh Syafi'i, beza besar, Maliki, Hanbali. Tapi dalam akidah tak ada beza. Selagi ahli sunnah wal jamaah maka sama saja akidah. Mungkin hanya berbeza dari segi cabang-cabang akidah tu, ada mungkin ada beza antara Maturidiyah dan Asy'ariyah, antara Asy'ariyah Maturidiyah dengan kita kata Asariyah. Kita kata Asariyah, bahawa ni kan tak boleh dengan kuli Asariyah. Asariyah tu sama je, Asariyah apa Salafiyah ataupun Ahlul Hadis ataupun salah apa lagi. Orang panggil mutaqaddimin. Asar itu sebenarnya hadis. Ahlul asar sebenarnya syarah ma'anil asar. Dalam tu hadis pun. So asar ni hadis. So dia mengaku dia asariyah tu maksudnya sebenarnya macam inilah. Bila kita sebut tentang mazhab, metodologi dalam menyampaikan atau mengarang atau mengumpulkan akidah, mentadwinkan akidah, ada dua. Satu zaman sebelum Imam Abu Hasan Asy'ari, satu zaman selepas Imam Abu Hasan Asy'ari. Zaman sebelum Imam Abu Hasan Asy'ari, metodologi dia nak panggil Salafiyah, Asariyah, Ahlul Hadis, Aimatul Arba'ah, itu semua boleh, tak ada masalah. Dia tak ada satu nama khusus sebenarnya. Biasa orang sebut mungkin Salaf. Jadi cara dia apa? Cara akidah dia direct kepada Quran dan hadis. Direct kepada Quran. Sebab apa? Semua akidah-akidah tu kan rujukan dia Quran hadis. Jadi ulama yang awal-awal, mereka apabila zaman ilmu mula berkembang setelah zaman sahabat, jadi ulama-ulama ni dia contohnya kalau akidah, dia akan ambil semua ayat Quran yang berkaitan dengan akidah dan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan akidah, kalam kita. Contohnya ada kitab iman dalam Sahih Bukhari, kitab tauhid dalam Sahih Bukhari. Semua hadis-hadis dari Al-Quran tentang akidah. Tak semualah apa yang dia ambil lah. Imam Muslim ada kitab iman.
Ada yang kitab Tauhid, Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Mandah. Metodologi dia ambil Quran, ambil hadis, kumpulkan. Yang fiqh-fiqh, yang fiqh kumpulkan hadis tentang fiqh, kitab solat, kitab zakat, kitab shaum, kitab hal dan sebagainya. Ini metodologi awal. Cara yang awal ulama-ulama dulu nak mengarang kitab yang berkaitan dengan sesebuah bidang agama. Tak kira akidah, fiqh, tasawuf, apa saja. Quran, hadis. Masalahnya bukan semua orang awam faham Quran hadis. Betul. Jadi ulama yang satu lagi lihat bahawa pengumpulan sesuatu bidang ilmu, akidah ke fiqh betul, dalam bentuk ayat Quran dan hadis ini mungkin hanya difahami oleh ulama saja. Orang awam payah sama dia baca Quran dia tak faham tak. Jadi maka ulama pun mula membuat satu lagi cara dengan mengeluarkan hukum-hukum yang terhasil daripada Quran hadis itu. Contohnya Imam Abu Hanifah dalam kitab Fiqhul Akbar dia tak sebut sangat Quran hadis pun, dia sebut hasil pemahaman daripada Quran itu dia kalah. Sama macam Imam Tahawi pun, dia tak sebut sangat Quran hadis tu. Dia apa yang difahami daripada Quran dan hadis yang berkaitan dengan akidah itu dikeluarkan lalu dikarang dalam bentuk kitab karangan. Ini satu lagi metodologi. So sebenarnya tak ada beza pun kalau kita belajar akidah dengan semuanya Quran, semuanya hadis itu. Manhaj-manhaj yang dipakai oleh muhaddisin, contohnya Imam Bukhari, Imam Muslim atau Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ada kitab Al-I'tiqad kan? Ada kitab Asma wa Sifat dia. Semuanya bersanad. Quran, kalau hadis semuanya sanad. Itu kita akidah versi-versi kita kata Athariyah, Salafiyah, Al-Hadis itu semua. Kita orang awam tak sesuai. Sebab kita tak faham Quran hadis. Sebab tu bila pergi kepada Ar-Rahman Al-Sisawa dia kata Allah dia tak arash. Sebab dia direct pergi kepada makna literal, makna zahir. Tapi ulama nampak tak boleh. Orang awam ni bahaya. Dia akan faham literal. Yadullah fawqa aydihim, Allah ada tangan. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan dengan mereka. Terjemah literal, betul dia kata Allah ada tangan. Masalah. Jadi apa ulama buat, macam Imam Tahawi saja, dia akan terjemahkan, dia akan keluarkan hasil pemahaman daripada Quran hadis lalu dikarang kitab akidah ataupun fiqh dan sebagainya. Macam contohnya tuan-tuan belajar kitab fiqh Matlaq Badrai. Tahu kan Matlaq Badrai? Ada jumpa satu ayat Quran hadis sama? Tak ada langsung. Satu Quran pun tak ada, satu hadis pun tak ada. Sebab jumpa kawan Wahabi dia nampak. Dia kata ini bukan Quran hadis, ini bukan Islam. Nampak dia menyesengkan fikiran dia tu. Sebenarnya apa yang ulama-ulama fiqh kita termasuk Syekh Daud sendiri, apa yang difahami daripada Quran dan hadis tentang fiqh, bab solat ke, bab taharah ke, bab puasa ke, zakat, haji, menambahan, jual beli dan sebagainya, ikram supaya mudah. Padahal itu semua tu diambil daripada Quran hadis dan diambil juga daripada hasil ijtihad ulama mujtahid daripada Quran hadis. Jadi tak sebenarnya kita kalau orang lain mesti Quran hadis, ikut Quran hadis, ikut Quran hadis. Apa yang kita belajar kita fiqh, misalnya Matlaq Badrai pun dah Quran hadis. Bahkan itu lebih lengkap daripada Quran hadis. Quran hadis pun ada dalam tu, ijtihad ulama pun ada, qiyas pun ada, ijma' pun ada, semua ada. Itu beza metodologi saja, beza cara mengarang kitab saja. Tahu tak? Sebab kita orang awam di zaman sekarang lebih-lebih lagi, orang Melayu berlalu, belajar akidah, fiqh, semuanya Quran hadis. Fiqh sunnah. Fiqh sunnah saya sabit misalnya kan. Hadis semua. Mungkinlah ada hadis yang kita nampak kita boleh faham, tapi bukan semua. Bukan semua. Faham kan? Jadi itu perbezaan metodologi saja. So bila disebut ini adalah akidah yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, maknanya bukan dia akidah dia. Ini akidah Islam, akidah Sunnah wal Jamaah. Tetapi kerana Imam Abu Hanifah ada mengarang kitab akidah, contohnya Fiqhul Akbar, maka di situ dipelajari, dikaji oleh Imam Tahawi, lalu dia pun menghasilkan lagi sebuah kitab yang tak jauh lagi lah. Maksudnya kalau kita ambil akidah Tahawiyah bandingkan dengan Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah dan kitab-kitab dia yang lain, sama. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Asy'ariyah, Maturidiyah atau ulama-ulama sebelum itu pun sama. Tak ada beza selagi dia di atas landasan ahli sunnah wal jamaah. Takut orang kata ini akidah Hanafi ni. Ada orang
datang jumpa saya, Ustaz ni akidah Ahlu Hadis ni. Saya cakap, saya tak tahu akidah Ahlu Hadis. Saya tahu akidah satu je, akidah Islam. Akidah ada satu saja, itu akidah Islam bersih Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita cuba war-warkan, kita cuba bercakap ini akidah Ahlu Hadis, ini akidah Asy'ariyah, ini akidah Maturidiyah, seolah-olah orang yang tak faham Islam dia tengok, oh, Islam ni banyak version akidah dia. Ada akidah salaf, ada akidah Asy'ariyah, ada akidah Tahawiyah, ada akidah macam-macam akidah dia. Padahal akidah satu je, akidah Islam dan bersih Ahlussunnah wal Jamaah. Salaf ke, Ahlul Hadis ke, Asy'ariyah ke, Maturidiyah ke, Tahawiyah ni hanya metodologi dalam mengarang akidah saja, menyusun akidah saja. Bezanya yang Ahlul Hadis, yang Salaf, Athariyah semua tu, dia cara dia Quran Hadis direct. Kalau yang satu lagi Asy'ariyah Maturidiyah, kefahaman yang diambil daripada berhadis lalu disusun, ditambah dengan dalil-dalil akli. Itu cara Asy'ariyah Maturidiyah. Faham tak ada beza dia, akidah satu je, Islam ikut Ahlussunnah wal Jamaah. Boleh Kalau satu lagi buat kajian, pandai ambil kita semua kaji. Sama ke tak? Sama je sebenarnya. Cuma yang lebih terkini, lebih tersusun je. Akidah takkan berubah daripada zaman Nabi Adam, daripada azali sampailah kiamat, sampai abadi, takkan berubah. Yang beza apa? Cara menyusun, cara mempersembahkan akidah itu, cara menulis akidah, metodologi, manhaj, itu saja yang berbeza. Okey, buku surat 6. Taqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah. Innallaha wahidun la syarikalah. Kami mengatakan dalam mentauhidkan Allah dalam keadaan beriktikad berdasarkan taufik Allah, sesungguhnya Allah itu adalah tunggal. So maksudnya Imam Tahawi memulakan akidah dia dengan Allah itu satu. Kalau dalam Asy'ariyah Maturidiyah, first kali kita kata Allah wujud. Betul, nampak susunan beza. Sebab apa-apa pun mestinya bermula dengan wujud. Betul tak? Di sini kita taklah kata salah, cuma dia sebutlah akidah Allah adalah satu. Esa kan kita dalam Asy'ariyah Maturidiyah kita masukkan sifat wahdaniyah, sifat salbiyah yang kelima. Betul? Maksudnya Asy'ariyah Maturidiyah maksudnya dia mentahzibkan, dia nambah baikkan akidah supaya lebih ringkas, lebih mudah. Saya tak baca syarah dia, tak apa. Saya takut tak khatam pada Jumatan ni. Boleh tonton baca syarah ni. Kalau yang perlu terang kan, sebab yang syarah saya ni. Yang syarahan yang diterima ni syarah saya lah. Jadi sama je, tak kalah juga. Cuma nak kejar masa. Jadi kalau itulah, bila kat bawah tu kan dia ada highlight pasal 7 tu, kam muttasil, kam munfasil tu kan dalam bab wahdaniyah. Bila kita sebut tentang Allah Ta'ala itu Esa, maka Esa itu ada dua pembahasan. Kalau kita kata dalam ayat Quran kata wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan memang adalah Tuhan yang satu. Biasanya wahid terjemah dia satu. Wahid isnan salasa arba' kan, itu kira-kira dalam bahasa Arab. Satu lagi kita dalam Quran sebut kul huwallahu ahad. So apa beza wahid dengan ahad? So kalau dari segi bahasa sama je, wahid ahad sama satu. Tetapi dari segi istilah dia ada sedikit perbezaan. Kalau wahid itu menafikan ta'addud, menafikan kam muttasil, kam munfasil fi zat wasifat wal af'al. Wahid itu menafikan ta'addud, menafikan berbilang-bilang. Satu. So satu tak mungkin menafikan 2, 3, 4 dan seterusnya. Biasanya kalau sebut wahid dari segi istilah dia menafikan ta'addud, menafikan berbilang-bilangnya Tuhan yang lain, tak ada. Kalau sebut ahad, ini maknanya Esa, selalu dia terjemah kepada Esa, dan dia menafikan tarakub. Menafikan tarakub. Apa itu tarakub? Tarakub ni tercantum-cantum. Jadi kita menafikan zat Allah bukanlah zat yang tercantum-cantum daripada juzuk-juzuk, anggota-anggota, bahagian-bahagian. Allah zat yang pasif. Dia Esa.
Contohnya manusia ni tarakuk. Manusia tarakuk, boleh potong, tangan boleh cabut tak? Kaki boleh cabut tak? Kalau kita pisahkan seluruh manusia ni, berapa banyak bahagian jadi? Saya dengar satu ceramah, dia kata manusia ni average 1.3 trillion beta cell, 1.3 trillion beta cell. Dan sel itu masih boleh dipecahkan jadi molekul. Molekul masih boleh dipecahkan lagi jadi atom. Dan atom yang paling kecil zaman sekarang ya, ilmu nanoteknologi, kuantum fizik, quarks. Quarks paling kecil halus. Dan quarks ni tak boleh dipecahkan lagi. Bila dipecah dia akan jadi wave dan energi, gelombang atau tenaga. So partikel paling kecil sekali quarks. Ini sains lah. Maksudnya boleh di, contohnya tepung kan. Tepung kan asalnya gandum, beras. Tu bila dihaluskan, dihancurkan, boleh ambil sebiji tepung boleh? Tak boleh. Terlalu halus kan, sebiji tepung nak ambil tak boleh. Tengok mikroskop kan, nampak tepung yang manusia kalau di blender jadi tepung, berapa banyak terbahagi. So Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', dia esa, dia zat, dia tak tercantum-cantum. Yang tercantum-cantum semuanya dipanggil jisim. Semua yang tercantum-cantum dipanggil jisim. Allah Ta'ala bukan jisim, Allah Ta'ala tidak bercantum-cantum. So itu makna ahad, menafikan kam muttasil fisat. So itu makna Allah wahid, Allah ahad. Dari segi istilah, istilah. Itu juga pada sifat pun dinafikan kam munfasil fi sifat, iaitu tidak ada sifat lain yang menyerupai sifat Allah. Allah mendengar, kita mendengar, Allah ada ilmu, kita ada ilmu, Allah ada kudrah, kita ada kudrah, tapi tak sama. Hakikat tak sama, lafaz saja sama. Lafaz mushtarak. Lafaz mushtarak maksudnya lafaz sama tapi makna hakikat yang berbeza. Kita ada ilmu, Allah ada ilmu, tapi hakikat ilmu Allah berbeza dengan hakikat. Kita ada kudrah, Allah ada kudrah kan, hakikat kudrah Allah berbeza dengan hakikat kudrah. Itu menafikan kam munfasil pada sifat. Kalau menafikan kam muttasil pada sifat, maksudnya apa itu? Setiap sifat Allah satu. Allah tak ada kudrah yang banyak, Allah tak ada ilmu yang banyak, maksudnya sifat Tetapi dengan satu kudrah itu saja Allah menguasai segala-galanya. Dengan satu ilmu, sifat ilmu yang Allah ada, mengetahui segala-galanya, tak terbatas. Itu pada sifat. Pada af'al nanti ada pembahasan insya-Allah. Tidak ada sekutu sama sekali baginya. Wala syai'a misluhu. Tiba-tiba dia terus pergi kepada wala syai'a misluhu. Dalam Asy'ariyah kita sebut mukhalafah lil hawadis, sama saja. Wala syai'a misluhu itu diambil daripada ayat Quran, laisa kamitslihi syai'. Maka Asy'ariyah ambil dalalah daripada ayat itu, kefahaman daripada ayat itu, iaitu Allah itu mukhalafah lil hawadis. Maksudnya bila Allah kata laisa kamitslihi syai', asalnya laisa syai'un mislallah. Kaf itu pun ada pembahasan. Kaf itu ada pembahasan. Kaf itu dalam kaf itu misal lagi. Itu panjang pembahasan dia. Ayat laisa kamitslihi syai'. Ada Imam Abu Haram yang dalam Waraqat dia kata kaf tambahan. Itu paling mudah nak ambil lah. Kaf itu kaf ziyadah. Sebab seolah-olah tak ada makna lah kalau ziyadah. Sebab apa? Kalau tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah, akhirnya negatif dengan negatif jadi positif. Jadi seolah-olah ayat itu menunjukkan ada penyerupaan bagi Allah. Mustahil lah. Seolah-olah kita tak, itu taukid, emphasize, maksudnya ditekankan. Contohlah kita katakan, orang macam kau ni takkan buat begini. Orang yang macam kau tu nak kata kau ke orang macam kau? Kita cakap lah selalunya, orang yang macam kau ni dia takkan buat macam ni. Dia nak kata kau takkan buat macam ni. Kenapa dia kata orang yang macam kau? Orang yang macam kau tu dia ke orang lain? Kan biasa kita cakap kan,
Atau kita dengar orang cakap, orang yang macam engkau ni takkan buat begini. Sekali tu orang yang tu dia nak kata orang tu kan atau orang yang macam dia? Orang tu lah kan. Tapi dia guna bahasa orang yang macam engkau takkan buat begini. Dinafikan orang terhadap orang tu kan, dinafikan orang yang macam dia tu. Sebenarnya tujuan dia orang tu kan, tapi bahasa kan dia kata orang yang macam kau ni takkan buat begini. So dia nak nafikan orang tu kan, dia nafikan orang yang macam orang tu kan, bahasa. So dia kata orang macam kau ni takkan, aku tak percayalah orang macam kau ni boleh buat macam ni, takkan buat macam ni. Jadi sebenarnya dia tujukan orang macam dia tu kan, atau dia tu ni kan. Itu maksudnya yang macam Allah ni takkan serupa dengan sesuatu. Dia nak kata Allah pula. Seolah-olah kata yang macam Allah ni tidak akan menyerupai sesuatu. Sebenarnya Allah ada macam dia juga lah. Seolah-olah kan. Tak, itu bahasa saja. Itu difahami macam tu kata ulama. So laisa ka mislihi syai'. Itu yang diterima maksudnya la syai'a mislahu. Imam Tahawi habis itu la syai'a mislahu. Asy'ariyah ambil mukhalafah lil hawadis. Maksud daripada la syai'a mislahu, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. So sesuatu yang selain Allah apa dia? Makhluk maknanya baru. Makhluk ni diciptakan maksudnya tidak ada kepada ada. So istilah dalam ilmu kalam, daripada tidak ada menjadi ada namanya hudus, baharu, hudus kan. Kita tahu dia tu baru je lagi. Kalau dia tak ada, lepas tu ada. Betul. Bila benda tu berubah daripada tidak ada kepada ada, maka kita kata baharu ataupun istilahnya hudus. Sesuatu yang bersifat hudus dipanggil hadis. Bukan hadis Nabi kalau Allah Ta'ala tu kan, kalau Nabi SAW tu lain, itu hadis. Ini hadis. Hadis itu sesuatu yang bersifat hudus. Hudus itu wujud ba'dal adam ataupun tajaddud, berubah-ubah. So syai' yang dimaksudkan di sini dalam ayat Quran atau Imam Tahawi kata adalah hawadis. Hawadis ni jamak dia, plural dia, banyak dia. So Asy'ariyah ambil dia punya dalalah dia, iaitu mukhalafah lil hawadis. Mukhalafah itu maksudnya menafikan penyerupaan. So tak ada beza, tak ada beza. La syai'a min syai'. Imam Tahawi kata la syai'a mithluhu. Ayat Quran kata laisa kamitslihi syai'. Asy'ariyah kata mukhalafah lil hawadis. Sama saja. Cuma dia ambil dalalah itu. Faham kan? Dalalah daripada ayat itu mukhalafah lil hawadis. Tapi ingat, kalau Ibn Taymiyah dia ada tak setuju dengan kita bab ni. Ini bab antara Ibn Taymiyah dan Wahabi tak setuju dengan Asy'ariyah al-Sunnah. Tapi dia kira dia sunnah lah. Dia sebut Asy'ariyah lah. Dia kata kau paling sunnah. Dia kata boleh berlaku hawadis pada zat Allah Ta'ala. Ini antara usul yang membezakan antara Ahlussunnah dengan bukan Ahlussunnah. Ini usul. Mukhalafah lil hawadis ni usul Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi Ibn Taymiyah kata tak. Dia kata Ahlussunnah kata boleh berlaku hawadis pada zat Allah. Maksudnya boleh qiyamnya hawadis pada zat Allah yang qadim. Saya nak bagi contoh susah. Sebab zat Allah ni kita tak boleh nak contohkan dia. Walillahi masalul a'la. Bagi Allah tu perumpamaan yang tinggi, tapi nak bagi faham lah. Maksudnya sesuatu zat itu dia boleh berlaku perubahan-perubahan pada zat itu. Faham tak? Contohnya yang paling mudah, Allah diam tak cakap, itu keluar suara daripada zat Allah, itu diam lagi. Itu hawadis. Asalnya ini karamiah, mujassimah, musyabbihah. Sebab benda baru, benda yang tak berlaku pada zat Allah tiba-tiba berlaku. Itu boleh berlaku, boleh tak berlaku, boleh berlaku, boleh tak berlaku. Perubahan berlaku pada zat Allah Ta'ala. Kita ni sebenarnya tidak. Ini menafikan qidamnya Allah Ta'ala, menafikan kekadimannya Allah Ta'ala. Sebab Al-Qadim la yan'adim. Usul Al-Qadim la yan'adim.
Sesuatu zat yang qadim, sifat yang qadim takkan berubah daripada tak ada kepada ada, kita tak ada. Ni bukan biskut, kita ada, kita tak ada. Tapi dia kata boleh. Ibn Taymiyah dan Wahhabi lah, dia kata boleh. Zat Allah qadim, berlaku hawadis pada zat Allah tu tak menafikan kekadiman Allah Ta'ala itu. Kita kata kalau berlaku dah hawadis pada zat, tentu sifatnya hudus. Jadi benda tu takkan. Maknanya macam mana boleh kita hukumkan zat Allah itu qadim sedangkan berlakunya hawadis pada zat dia? Sesuatu yang qiyam hawadis padanya dia hadis. Itu usul dari sunnah jamaah, tapi Ibn Taymiyah dia tak setuju. Dia kata zat qadim tetap qadim, berlaku hawadis lah. Tak menafikan kekadiman zat itu kalau berlaku hawadis pada zat. Ini usul yang paling penting dalam sunnah jamaah. Ini yang punca besar kita bergaduh dengan Wahhabi. Asalnya Ibn Taymiyah, Wahhabi ni dia punya sumber utama dia Ibn Taymiyah. Dan Ibn Taymiyah mengatakan inilah salaf. Maksudnya boleh qiyamnya hawadis pada zat Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Allah boleh naik, turun, pergi sana sini, bergerak, terbang dan sebagainya, mengecil, membesar, boleh. Masya Allah, dari mana mendapat itu? Kita kata Allah Ta'ala qadim. Bila qadim dia tak boleh dinisbahkan hudus kepada dia. Sebab apa? Qadim dengan hadis lawan dia qadim, qadim lawan dia hadis. Qadim sesuatu yang bersifat qidam, hadis sesuatu yang bersifat hudus. Hudus lawan dia qidam, qadim lawan dia hadis. Kalau kita kata Allah Ta'ala qadim, tak mungkin hadis. Kalau kita Allah bersifat qidam, tak mungkin hudus. Tapi dia tak, Allah boleh qadim dan boleh hudus. Itu kita tak terima. Boleh faham yang berat? Zat yang qadim boleh berlaku hawadis pada zatnya. Kita tak boleh. Itu jamu baina naqidain, berkumpulnya dua perkara yang berlawanan pada suatu mahal, suatu tempat dan suatu masa. Mustahil. Dia qadim tapi boleh berlaku hadis padanya. Itu dia hadis ni qadim. Zat tu qadim tapi boleh qiyamnya hawadis pada zat itu. Begitu dia zat tu qadim hadis. Qadim tapi hadis. Kita tak terima. Ahli sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah tak terima. Itu mustahil akal. Mustahil akal. Kalau boleh berlaku sehawadis pada zat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala qadiman. Selama kita katakan Allah wajib bersifat qidam. Boleh faham itu Alhamdulillah boleh faham. Muslimat faham? Faham Alhamdulillah. Itu kesimpulan daripada la syai'a misluhu wala syai'a yu'jizuhu. Ini apa ni, antara cabangan-cabangan dia. Tidak ada sesuatu pun yang boleh melemahkannya. Itu cabang lah. Sebenarnya kita dah kata akhirnya Asy'ariyah ambil satu je putra. Dan tidak ada sesuatu pun yang boleh melemahkan Allah Ta'ala. Mustahil lah ada benda yang boleh melemahkan Allah Ta'ala. Wala ilaha ghairuhu. Ini pun cabang daripada wadaniyah tadi. Mana Imam Tahawi punya poin banyak, tetapi Asy'ariyah ambil satukan jadi wadaniyah. Selesai. Ini nak tatbikkan antara Tahawiyah dengan Asy'ariyah. Boleh. Tak ada beza. Bila dia kata tadi kan dia dah kata satu, esok tiba-tiba dia kata wala ilaha ghairuhu, sama je. Masuk di bawah sifat wahdaniyah. Qad qadimun bila ibtida'in, daimun bila intihain. Tidak baqa. Qadim ni sifat musyabahah, sifat dia tidak. Baqa itu sifatlah. Kalau dia punya sifat dia baqi. Jadi sini dia kata qadim tapi daimun maksudnya baqi. Maksudnya qidam dan baqa. Dalam Asy'ariyah qidam dan baqa iaitu kewujudan yang tidak ada permulaan, qidam. Baqa kewujudan yang tidak ada perakhiran. Okey. La yafna wala yabidu. Tidak akan fana dan tidak akan binasa. Itu laziman dia baqa.
Wala yakunu illa ma yurid. Masuk bawah mana ni? Masuk di bawah iradah. Apa dia campur-campur. Ma'ani tak ada kategori ma'ani, salbiah campur. Itu je sebenarnya, tak ada beza apa pun. Cuma Asy'ariyah Maturidiyah yang datang setelah Imam Tahawi ini, dia menyusul dengan lebih kemas. Menyusul dengan lebih kemas, itu saja. So la yakunu illa ma yurid, tidak akan terjadi kecuali apa yang dikehendaki. Itu mengisbatkan sifat iradah. Wala tablughu al-awham wala tudrikhu al-afham. Tidak akan sampai hakikat Allah yang sebenarnya, dan dengan andaian yang tidak akan mencapai hakikat sebenar Allah melalui gambaran kefahaman. Waham, afham. Kalau waham ni dia macam tak berapa nak faham. Waham ni macam tak berapa nak faham. Mungkin macam ni, mungkin macam ni. Itu waham. Dari segi istilah, waham ni sangkaan yang lemah. Dia ada 4 tingkatan: ilmu, zon, iaitu fahaman yang andaian yang kuat, syak 50-50, waham sangkaan yang lemah. Yakin, ilmu qat'i 100%. Kemudian sangkaan yang kuat, tak sampai 100%. Kemudian 50-50, syak, ragu-ragu. Waham bawah lagi, sangkaan yang lemah. Kalau menurut istilah. Tapi boleh kita kata waham di sini maknanya faham tak faham lah. Sangkaan semata-mata. Kalau afham maksudnya faham betul. So maksudnya Allah Ta'ala ni waham pun tak sampai. Kalau faham pun tak sampai, lebih-lebih lagi waham lagi lah tak sampai. Sebab hakikat Allah Ta'ala tidak akan dapat dicapai oleh sesiapa pun. Sebab manusia ini untuk memahami sesuatu, Allah anugerahkan dia akal. Akal inilah satu kekuatan, malakah, warizah, quwwah yang ada pada diri kita. Dengan akal inilah kita akan dapat memahami segala sesuatu, hakikat segala sesuatu kecuali Allah. Bahkan banyak lagi, bukan hakikat Allah saja, hakikat roh pun kita tak faham. Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka orang Yahudi bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang roh. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Roh itu adalah urusan Tuhan, kamu tidak diberikan ilmu tentang roh melainkan sedikit. So hakikat roh pun kita gagal faham. So macam mana nak faham hakikat Allah? Kata-kata yang masyhur daripada nukilan mengatakan, ini kata-kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, iaitu al-ajzu an darkil idrak. Kelemahan manusia di dalam mencapai hakikat Allah Ta'ala itulah satu pencapaian. Kelemahan manusia untuk mencapai hakikat Allah itu apa? Itulah satu pencapaian. Maknanya siapa klaim kata dia mampu mencapai hakikat Allah, dia bohong. Hakikat Allah Ta'ala tak ada siapa pun boleh faham. Zat, sifat, af'al, tiga-tiga akal manusia tak akan dapat mencapai hakikat yang sebenar, kerana Allah sendiri tidak menciptakan akal itu mampu untuk mencapai hakikat Allah Ta'ala. So kita tak belajar tentang apa itu hakikat zat Allah, apa itu hakikat sifat Allah, tak ada. Kita hanya belajar hukum-hukum yang berkaitan dengan zat, sifat dan afal Allah sahaja. Hukum yang berkaitan dengan zat Allah, berkaitan dengan sifat Allah, berkaitan dengan perbuatan Allah. Hukum. Dan zat Allah itu hukum dalam bab salbiah. Sifat salbiah dalam Asy'ariyah itu yang kita hukumkan. Allah tidak, Allah baqa, Allah mukhalafah lil hawadis. Allah Ta'ala qiyamuhu bi nafsihi, Allah wahdanya. Dalam sifat kita hukumkan sifat ma'ani. Wajib Allah ada qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. So kita tak bahas hakikat zat, hakikat sifat, hakikat afal. Kita hanya bahas hukum-hukum terhadap zat Allah, sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah. Boleh? Sebab tak ada siapa pun boleh mencapai hakikat Allah Ta'ala, zat, sifat dan perbuatan. Faham
Para ulama maksudnya sentiasa mengingatkan kepada kami, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah, iaitu fikirkan mengenai makhluk Allah dan jangan fikir mengenai zat Allah Taala. Tambahan. Wala yushbihul anam, Allah tidak menyerupai dengan sekalian makhluk. Ini maksud sabang di bawah tadi kan, dia kata la syai'a misluhu tadi kan, sama je, tak menyerupai manusia. Firman Allah Ta'ala adalah seperti syekh dah selesai. Hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Dia masuk pula maknawiyah. Dia masuk pula sifat maknawiyah, campur-campur. Sebab tu Asy'ariyah datang memperkemas diri kan. Hayyun maksudnya zat yang bersifat dengan sifat hayat. Ada dua pembahasan di sini. Hayyun ini kalau dalam kategori psikologi dia panggil sifat maknawiyah, kaunuhu hayyan kan. Dan sifat maknawiyah ni dia ada dua madlul. Ada khilaf di kalangan ulama. Asy'ariyah sendiri pun khilaf. Dia ada dua madlul. Satu yang mengatakan hayyun ni keadaan zat Allah Maha Hidup. Semua sifat maknawiyah diterjemahkan kepada keadaan, hal keadaan zat Allah. Ini yang mengisbatkan hal. Mengisbatkan hal. Imam Haramain Qadiyah Bakar Baqlani, asalnya Qadiyah Bakar Baqlani dan diikuti oleh Imam Haramain. InsyaAllah di sini kita seperti yang dijanjikan lah. Jangan kata tak tengah janji pula. Kita akan berehat insyaAllah. Tapi kita habiskan yang ini kan. Kita akan berehat dalam 15 minit. Bersebelah bersama murid. So hayyun la yamut, maksudnya hayyun ni sifat ma'nawiyah. Kalau sifat ma'ani ni adalah hayah. So hayyun itu zat yang bersifat dengan sifat hayah. Kalau yang mengisbatkan hal, dia kata hal keadaan zat Allah Maha Hidup. Kalau yang menafikan hal, kata al-hayyu itu maksudnya ialah qiyam dengan sifat hayah pada zat. Itu dua madlul yang berbeza bagi sifat ma'nawiyah. Samalah nanti kalau dia kata lepas ni khalitun bila hajah, razikun bila munah. Ataupun yang lain contohnya alim kan, kaunuhu aliman, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Semua sifat maknawiyah itu dalam bentuk isim fa'il, sifat musyabahah, dia menunjukkan dua madlul. Bagi ulama yang mengisbatkan hal, contohnya Qadiyah Bakar Baqlani diikuti Maharamai pun pada akhir hayat dia tarik balik pendapat mengenai sabitnya hal bagi Allah Ta'ala. Imam Sanusi dalam murid disebut ulama khilaf, Imam Sanusi sabit hal, Imam Sanusi tak sabit hal, itu khilaf lah. So, maksudnya apa? Hal ni adalah satu perkara yang dia di antara Adam dan wujud. Antara wujud dan Adam, tengah-tengah. Dan kata wujud pun tidak, dan kata Adam pun tidak, dia tengah-tengah. Pada manusia kita pakai kaifa haluka, bagaimana keadaan kamu? Kan? Itu alhamdulillah ana bi khair, saya baik-baik, keadaan saya baik-baik saja. Itu hal keadaan. Contohnya kita kata keadaan ekonomi sekarang ni tenang. Keadaan ekonomi sekarang tenang. Tenang itu wujud kan? Tak wujud. Itu kalau disebut mestilah tak Adam juga, betul? Bila disebut tenang, maksudnya benda itu mestilah tidak Adam. Sebab kita sebut je. Kata dia wujud tak apa. Keadaan jalan raya pada pagi ni agak sesak. Sesak tu wujud lah. Tapi kita sebut tak ada, kita kata dia Adam, tak ada. Jadi dia tengah-tengah antara wujud dan Adam. Kalau pada makhluk kita pakai, tapi pada Allah ulama jumhur kata tak, tidak sabit hal kepada Allah Ta'ala. Tapi ingat Qadi Abu Bakar Baqlani, ulama besar Asy'ariyah, dirasi atau tabaqat yang kedua Imam Abu Bakar Asy'ariyah, anak murid kepada anak murid Imam Abu Bakar Asy'ariyah, Qadi Abu Bakar Baqlani, nama besar dalam Asy'ariyah. Dia yang isbatkan, dia membawa pendapat Mu'tazilah. Yang isbatkan hal ni asalnya Mu'tazilah. Tapi ulama jumhur majoriti ulama tak sabit hal, keadaan tak sabit. So apabila kita kata kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, itu semua sifat maknawiyah, termasuklah dia hayyun di sini. Maknanya apa? Maknanya yang bagi yang menafikan hal ialah qiyamnya sifat itu pada zat Allah. So kalau kaunuhu qadiran, qiyamnya sifat qudrah pada zat Allah Ta'ala. Kaunuhu muridan, qiyamnya sifat iradah pada zat Allah Ta'ala.
Atau bahasa lebih mudah, zat Allah ada sifat qudrah, zat Allah ada sifat iradah. Itu mana qadir, mana murid, mana alim, mana sampai bahasa dan sebagainya. Boleh? Silakan. Khaliqun bila hajah wa raziqun bila munah. Maksudnya pencipta tanpa hajat, raziqun bila munah. Jadi khaliqun bila hajah ni kita kata qiyamuhu bi nafsihi. Yang cabang daripada qiyamuhu bi nafsihi. Sebab apa? Allah mencipta tak berhajat. Maksudnya Allah tak berhajat pun kepada makhluk. Tak berhajat maksudnya istighna. Istighna maksudnya qiyam bi nafsihi. Ghani mutlak. Ini dalalah kita kata daripada sini sama je, tak ada beza Asy'ariyah dengan Tahawiyah. So Allah mencipta tapi tak berhajat kepada ciptaan itu. Maksudnya dia la yahtaju ila mahallun mukhasis. Bahkan la yahtaju ila syai' ghani mutlaq. Allah tak berhajat kepada sesuatu. Begitu juga dia memberi rezeki pun tanpa sebarang kesusahan, mudah saja. Okey, insya-Allah kita berhenti dulu. Nanti kita sambung muka surat 16 insya-Allah. Jumpa balik pukul 9 nak minum-minum ke bagi tanda saya nak luruskan pinggang boleh insya-Allah. Jadi untuk online kita berehat sebentar, nanti kita sambung lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nak pause nak buat session ke atau macam mana? Bagusnya buat session lah Betul? Betul tak? InsyaAllah saya akan tutup sesi ini. Nanti sesi yang kedua saya akan mulakan sesi barulah, live yang baru, supaya dia tak panjang insyaAllah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulakan semula pukul 11.